Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita tengok topik baru iaitu kod arahan HTML. Okey, HTML ialah singkatan bagi perkataan Hypertext Markup Language. Okey, ia merupakan satu bahasa yang dibangunkan oleh saintis bernama Tim Berners pada tahun 1990. Okey. HTML ni adalah satu kod atau cara yang membantu pengguna internet untuk berkomunikasi dengan pengguna internet lain di World Wide Web. Okey. Dan HTML ini adalah di bawah seliaan World Wide Web Consortium. Okey, di mana satu organisasi yang memantau World Wide Web. Okey. HTML merupakan satu bahasa pengatursyaraan yang digunakan untuk membina laman sesawang. Okay. Laman sesawang. Okey. Ia merupakan satu kod pendek yang mudah ditaip dalam komputer dan simpan sebagai fail HTML, dan kemudian untuk kita tengok hasil kerja kita perlulah menggunakan pelayar web ataupun dipanggil web browser. Okey. Untuk kod arahan itu, kita perlu type di mana? Kita boleh type di Notepad. Notepad biasa dalam komputer lah. Kemudian kita kena simpan fail tersebut sebagai fail HTML. .htm ataupun .htm. HTM ni yang version lama jugalah, tapi dia boleh maksudnya web browser masih boleh baca lagi. Ini adalah contoh aplikasi Notepad. Notepad. Tapi untuk kamu belajar nanti, kita tidak guna Notepad. Kita guna aplikasi Notepad++. Notepad++ yang macam gini lah. Dia lebih user friendly lah, bersifat user friendly, di mana dia ada untuk new, untuk open file. Kemudian kita ada beberapa lagi lah window. Maksud kita dalam Notepad++ ni dia lebih advance, di mana kita boleh buka beberapa file dalam satu masa berbanding dengan Notepad saja yang simple tu. Dia kita boleh buka satu file saja. Ini contoh Notepad. Ini pula setelah kita siap menaip di Notepad, maka kita kena run dia, ataupun kita nak tengok hasil kerja kita perlu buka di web browser ataupun pelayar web. Contohnya ini coding dia. Coding HTML. Kemudian kita isi sebagai file .html, maka kita boleh tengok hasil kerja kita di web browser. Contohnya ini adalah web browser Internet Explorer. Internet Explorer. Web browser ada beberapa jenis lah. Biasanya kalau yang kita guna adalah Chrome lah. Ataupun Edge pun sama. Yang lain-lain tu boleh juga, asalkan dia boleh membaca, dia adalah pelayar web. Itu pengenalan untuk HTML. Untuk menghasilkan suatu laman web, kita perlulah melakar papan cerita ataupun dipanggil sebagai storyboard. Bahasa Inggerisnya storyboard. Jalan cerita. Kita kena ada jalan cerita. Kita tak boleh nak buat laman web, kita main terus buat je. Kita kena ada satu lakaran papan cerita ataupun storyboard, di mana kita rancang dulu apa isi laman web tersebut. Papan cerita adalah satu siri lakaran menggambarkan isi kandungan untuk setiap paparan
skrin suatu laman sesawang. Okey, dia berfungsi sebagai set susunan bahan grafik dalam bentuk ilustrasi atau imej yang dipersembahkan sebagai animasi, grafik bergerak ataupun media interaktif. Okey. Okay, jadi kita biasanya kalau papan cerita ni maksudnya kita tunjuklah laman web kita ni akan rupanya maksudnya dia punya susunan gambar, susunan teks dia. Okey, jadi supaya kita lebih mudah menghasilkan satu laman web. Okey, kita kena rancang dahulu. Okey, papan cerita digunakan untuk menggambarkan reka bentuk dan reka letak antara mereka. Bagi setiap paparan akan dibina supaya interaksi pengguna dalam masa lebih mesra. Selain itu, pengguna menentukan selain itu, dia akan menentukan aliran navigasi satu laman sesawang. Okey, maksudnya aliran navigasi ni maksudnya kalaulah kita tekan satu button tu akan pergi ke mana. Okey, untuk paparan utama kita nak macam mana. Jadi itu dipanggil navigasi. Okey, jadi supaya kita maksudnya lebih tersusunlah kerja kita. Okey. Sebelum anda memulakan laman sesawang, anda dah melangkah papan cerita. Okey, contohnya kita tengok ni. Okey, kebaikan. Apa kebaikan melakar papan cerita ialah kita tahu bilangan laman sesawang kita. Okey, kita nak tahu berapa banyak. Contoh kita nak buat satu laman web berkenaan tempat menarik di Malaysia contohnya. Okey, tempat menarik di Malaysia. Jadi kita kena buat satu kita nak tahu dalam laman web kita tu ada apa. Contohnya kita akan senaraikan mungkin kita nak kecilkan sikit skop dia, tempat menarik tu dalam bentuk pulau sahaja contohnya. Jadi kita nak senaraikan 10 pulau yang cantik di Malaysia. Okey, jadi kita ada patutnya kita ada 10 lah. Okey, 10 link yang kita bina. Okey. Kemudian mengetahui maklumat yang harus dimasukkan. Jadi bila kita dah rancang kita nak 10 pulau tadi, mungkin kita akan kata setiap page tu ada contohnya kita ambil satu pulau tu, kita akan ceritakan resort apa ada di situ, lokasi dia di mana, okey, macam mana nak pergi sana. Okey, jadi kita kena rancanglah. Okey, maklumat apa yang perlu kita ada di situ. Okey. Kemudian memberikan penjelasan kasar tentang struktur laman sesawang. Okey, struktur laman sesawang nanti kita tengok apa dia struktur dia. Maksudnya biasanya struktur laman sesawang ni kita dalam bentuk kita seelok-eloknya lah laman sesawang. Maksudnya kita bila kita pergi ke page yang lain, sepatutnya page yang lain tu juga ada juga link untuk pergi ke main page, ataupun di page yang situ juga ada link untuk ke pulau-pulau yang lain. Okey, maksudnya kita kena buat plan lah macam mana kita nak buat. Okey, memberi penjelasan kasar tentang struktur laman web laman sesawang. Okey, mengetahui aliran antara laman sesawang. Okey, macam teacher beritahu tadi, contohnya dekat muka utama kita akan tulis pengenalan. Lepas tu kita akan letak beberapa button untuk setiap pulau. Kalau orang nak tengok pulau, contoh Pulau Langkawi, dia klik kat Pulau Langkawi. Okey, lepas tu bila dah buka Pulau Langkawi, kalau nak tengok pulau yang lain, macam mana? Adakah dia perlu tutup semula dan buka balik laman web yang utama,
ataupun kita ada satu button yang maksudnya kita ada juga kita senaraikan di laman web tersebut, di laman untuk Pulau Langkawi itu ada juga link untuk ke pulau-pulau yang lain. Maksudnya dia tak perlu pergi ke laman utama. Okey, ada yang buat begitu, ada juga orang yang buat maksudnya bila dia nak pergi nak tengok pulau lain, dia kena pergi yang utama dahulu. Okey. Jadi itulah pentingnya kita membuat melakar papan cerita. Okey. Okey, ini contoh struktur maklumat dan pautan laman web. Okey, yang pertama ialah struktur linear. Okey, dia akan menghubungkan setiap laman dengan dua pilihan pengemudi iaitu bergerak ke hadapan atau ke belakang. Okey, maksudnya kalau linear ni kita kena tengok satu-satulah. Kalau nak balik semula ke nak pergi ke yang utama kita kena tekan mungkin kena back. Kalau nak ke depan lagi next dia akan ada button dia lah. Okey, ini struktur linear. Okey, struktur bercabang bersifat dinamik dan berupaya mengemudi ke laman lain dengan mudah. Laman utama dipautkan ke laman-laman lain melalui sistem menu. Okey, tadi ada beritahu, maksudnya bila kita klik saja di ni yang utama. Okey, bila kita klik saja satu button link tu kita mungkin kita akan pergi sini. Okey, dan dari sini di sini page yang baru ini dia ada juga pilihan menu untuk pergi ke utama dan juga dia punya anak-anak dia. Okey, tapi kalau nak pergi ke laman web yang lain dia tidak boleh terus pergi ke laman web lain, dia kena melalui laman utama terlebih dahulu, barulah dia boleh pergi ke laman web yang lain-lain. Okey. Okey, struktur roda berbentuk seperti basikal, lautan utama ke laman lain tetapi pengguna terpaksa kembali ke laman utama sebelum dipaut ke laman seterusnya. Okey, yang ini. Okey, dia macam ni dia kena tekan satu-satu kan sampai hujung. Yang ini maksudnya kalau dia nak pergi sini dia kena patah balik. Dia lebih kepada yang utama, link sini satu, dia tak ada cabang dah dia. Dia tak ada cabang. Dia terus lepas tengok sini, dia patah balik sini. Patah balik ke utama, lepas tu kata nak tengok yang lain pula, dia klik sini pula. Okey. Okey, bila dah klik situ, dia nak pergi tengok tempat lain, dia kena balik semula ke laman utama. Okey. Dia lebih kurang macam ini, cuma bezanya untuk yang cabang ni, untuk yang cabang ni di dalam yang yang kita pilih tu kita ada lagi pilihan-pilihan lain. Dia ada cabang-cabang dia. Okey. Berbeza yang ni dia ada satu saja. Okey. Yang seterusnya ialah hierarki, mempunyai model pengemudi atas ke bawah. Okey, bermula dengan laman utama, pengunjung dipautkan laman-laman lain. Pengunjung ada pilihan ke laman-laman seterusnya tanpa kembali ke laman utama. Jadi, dia akan ada setiap page ada menu yang sama di mana pengguna boleh pergi ke mana-mana tanpa perlu ikut maksudnya tanpa perlu dia kena melalui satu step by step gitu. Maksudnya katalah dia nak pergi ke yang ini, maksudnya daripada laman utama tu dia akan ada link dia yang seterusnya. Dia terus boleh pergi. Okey, itu hierarki. Okey. Dan biasanya laman web yang moden ni kita akan gunakan struktur hierarki. Okey. Okey, untuk membina laman web di internet ataupun laman sesawang, kita mestilah memastikan maklumat ataupun kesahihan maklumat tersebut di internet.
Okey, jadi bila kita nak buat satu laman web, biasanya kita akan cari information di laman web yang lain. Okey, untuk kita dapatkan maklumat tersebut, kita kena pastikan laman web tersebut adalah bebas daripada fitnah dan juga penipuan. Okey, dan dia punya maklumat mestilah sahih dan terbukti benarlah. Okey, mesti pastikan dia adalah sahih dan benar. Okey, maklumat tu kita jangan kata bila keluar aja dalam internet kita cari maka semuanya betul. Okey, tidak semestinya. Semuanya lagilah zaman sekarang ni banyak maklumat yang telah dipertabelitkan. Okey, jadi kita kena cari daripada sumber yang boleh kita percayai ataupun sumber yang sahih. Okey, berikut kita tengok darjah 4.11. Bagaimana kita langkah-langkah untuk kita membina papan cerita. Okey, yang pertama ialah kumpul semua maklumat yang kita kehendaki. Contohnya teks, image, audio, grafik, video. Apa saja yang kita nak masuk maklumat tu. Okey, kita kumpul dulu. Buat dalam satu folder lah. Okay, sebab dalam komputer kan kita buat satu folder dan kumpul maklumat tersebut. Okey, kemudian susun semua maklumat mengikut topik dari umum ke khusus. Okey, jadi kita nak yang kalau di laman web utama tu apa yang akan ada, kita letak satu folder. Kemudian kalau klik pada link Pulau Langkawi, apa yang akan ada di situ. Okey, kemudian kita susunlah ikut folder. Okey, kelebihannya ialah senang kita mencari bahan-bahan tersebut nanti. Okey, tentukan tajuk utama, tajuk kecil dan isi kandungan untuk setiap laman web. Okey. Okey. Kemudian rancang struktur maklumat dan pautan sesawang. Okey, tentukan sama ada nak guna linear, hierarki, struktur cabang atau struktur roda. Okey. Lepas kita dah tentukan tu, kita pun reka bentuk struktur menu. Maksudnya menu tu nak susun macam mana? Di sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, okey, ataupun di sebelah atas. Okey, kita reka bentuk dengan mematuhi dia punya prinsip-prinsip dia lah. Okey, tak semestinya semua kita kata saya nak buat menu tu dia sengit. Boleh tak buat sengit macam itu. Okey, maksudnya setiap reka bentuk struktur menu tu pun dia perlu ada prinsip yang perlu kita patuhi. Okey, rancang rupa dan reka bentuk laman web. Okey, rancangkan rupa dan reka bentuk laman web. Okey, contohnya kita nak skema warna. Okey, kita nak rancangkan rupa dan reka bentuk laman web, kita tentukan skema warna kita. Okey, dia pun untuk buat laman web pun sama, kita kena patuhi prinsip warna dia. Okey, biasanya kita ada yang dia nak buat kontra. Okey, contohnya nak buat warna terang, tulisannya warna putih, laman dia punya background warna gelap sikit. Okey, apa pun yang kita rancang. Okey, kemudian jenis font dia, jenis tulisan, saiz dan juga warna teks tu kita kena rancang lah. Okey, kena rancang supaya bila orang tengok laman web kita, dia memenuhi, maksudnya pengguna tengok pun tak sakit mata, maklumat sampai. Okey, bukan kata kita buat tu ikut suka kita. Kita rasa kita nampak cantik, mungkin orang lain nampak dia payah nak baca. Okey, jadi sebab tu kita kena pastikan prinsip-prinsip reka bentuk untuk laman web itu dipatuhi. Okey, kemudian lakarkan aliran pautan bagi ke semua laman dalam tapak sesawang. Okey, lakarkan aliran semua tu. Okey, itu langkah-langkah dia. Okey, sekarang kita tengok melakar papan cerita. Okey, contoh
Ini papan cerita. Okey, tajuk dia nak buat gini. Tajuk ni yang utama dia. Ni laman utama dia. Okey, so dia ada tajuk A, tajuk B. Kalau orang klik tajuk A, maka akan keluar seperti ini. Tajuk B, tajuk utama, tajuk B. Maksudnya dekat halaman tajuk A ni, dia boleh tengok cerita dia, tapi bila lepas tengok tu, nak rasa nak tengok tajuk B terus, masuk ke, dia pun boleh klik terus pada laman tajuk A. Okey, sama juga dengan tajuk B. Okey, sebab tu kamu tengok anak panah dia duk pusing keliling gitu. Okey, dia boleh. Okey. Okey, jadi kita kena planning lah. Okey. Contoh, ini contoh paparan dalam okey, ni contoh lakaran dia lah. Okey, dia nak buat tajuk utama kat sini, tajuk dia tulisan besar. Okey, kemudian ini adalah link pertama dia, link kedua dia, kemudian dia letak gambar. Kat sini ada teks. Okey, sini ada gambar lagi. Kemudian dia nak masukkan pelawat, berapa orang pelawat yang melawat laman webnya. Okey, raja di bawah. Okey, contoh ini lakaran dia. Ini contoh yang dah siap. Dah siap. Okey. Kalau ikutkan, bila kita lakar sebenarnya kita kena juga pastikan susunan dia lah macam mana. Okey, biasanya lakaran laman web beginilah, dia ada header. Okey, dia ada menu yang ini kira lebih kurang macam nak kata style agak lama punya lah. Okey, cara yang lakaran yang dulu-dulu punya. Okey, lama dia punya menu sebelah kiri, lepas tu ada gambar, ada pelawat. Okey, kalau kita tengok contoh-contoh laman web yang baru-baru lah ni, kalau kamu tengok, okey, dia ada macam-macam lah. Ada yang dia buat tak ada dia utama dia tak ada yang ni. Okey, dia terus gambar besar. Mungkin link dia buat di bawah. Okey, jadi tu berdasarkan kreativiti kita dan make sure yang kita lakar tu sepatutnya boleh buat lah. Bukan lakar-lakar tapi tak boleh buat. Okey. Okey, untuk tugasan kamu hari ini, teacher nak kamu buat satu lakaran papan cerita, okey, untuk laman sesawang kamu. Okey, laman untuk kali ini, okey, sebab kamu buat lakaran dulu, pilih tajuk dulu. Okey, kita tidak cari lagi maklumat dalam internet, tapi kita hanya buat lakaran di atas kertas sahaja dahulu. Okey, kamu boleh buat lakaran seperti ini. Okey, maksudnya nak tulis tajuk. Contoh tajuk yang kamu papan cerita yang kamu perlu buat ni adalah bebas. Okey, kamu boleh buat tajuk apa saja. Okey, contohnya kita nak buat kita nak buat nama web 5 pulau tercantik di Malaysia. Okey, kita pun tulis sini tajuk 5 pulau tercantik. Kita buatlah lakaran dia atas kertas tajuk dia. Okey, kemudian ada pengenalan. Okey, yang ini adalah contoh sahaja. Okey, boleh saja kamu nak tukar paparan dia. Maksudnya tak nak macam gini, kamu nak buat mungkin tajuknya di atas. Okey, tetapi yang utama dia tu gambar besar. Contohnya gambar besar tu kamu tulis kamu buat letak video contohnya. Okey, letak video tentang pulau-pulau di Malaysia. Okey, lepas tu link untuk pergi ke pulau-pulau yang menarik tu mungkin kamu nak letak di sini. Okey, kita buat, dia panggil menu bar. Kita nak buat kat sini. Di sini Pulau Langkawi, Pulau
perhentian, Pulau Redang, Pulau Pangkuk, Pulau Tioman. So kita buat link kat tengah atas ni. Okey. Boleh buat di situ. Lepas tu ataupun kita nak buat macam ini pun boleh juga. Okey. Itu tugasan kamu untuk membina untuk membuat papan cerita dahulu. Lakarkan yang utama dulu. Okey. Nak masukkan pelawat pun boleh. Okey, ataupun kamu nak ikut macam gini pun boleh. Okey. Tapi tak bolehlah ikut tiru dia Malaysia, biodiversity, kebudayaan. Kita ikut belaka dia. Okey. Guna kreativiti kamu, cari tajuk. Okey. Untuk melukis papan cerita. Okey. Dan biasanya bila untuk buat laman web ni memang papan ceritanya lebih daripada satu lah. Okey. Tapi yang ni kamu buat yang utama dan juga yang link dia. Kalau kita katalah kamu klik dekat pulau Langkawi tadi. Okey. Apa paparan yang akan kamu tunjukkan? Okey. Mungkin kamu nak buat tajuk atas 5 pulau terbaik, masih ada lagi. Tapi tajuk besar dekat gambar tu dia akan tulis Pulau Langkawi. Lepas tu gambar Pulau Langkawi. Okey. Lepas tu di Pulau Langkawi tu kamu nak cerita pasal apa? Contohnya lokasinya di mana, apa yang menarik di Pulau Langkawi. Mungkin nak cerita apa lagi? Sejarah Langkawi mungkin. Jadi masukkanlah. Buat lakaran saja di atas kertas. Okey?